Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabat al zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Hidayatul Rahman karangan Al-Fadil Al-Haj Abdul Latif Ibnu Al-Haj At-Tanbi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab ini membicarakan berkaitan tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah berkaitan tentang iman. Iman ini terangkum di dalamnya 3 perkara, iaitu dilafazkan dengan lidah dan diiktikadkan dengan hati dan diamalkan dengan jawarih, iaitu anggota badan. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan, ini dalam medan peperangan, sehingga mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah, iaitu sehingga mereka mengucap kalimah la ilaha illallah. Kalau perang orang Islam dengan orang kafir, bila ucap kalimah la ilaha illallah, wa idza qaluha asamu minni dima'ahum, kalau sekiranya mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah, asamu minni, terselamatlah, terpeliharalah daripadaku akan darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqiha, melainkan dengan sebenarnya. Adapun dalil daripada Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan iman ini i'tiqad dalam hati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat, "Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim", tatkala masuknya iman di dalam hati mereka. Maka iman di dalam hati ini menunjukkan i'tiqad, iaitu menunjukkan bahawa i'tiqad dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam suratul Mujadilah, "Kataba fi qulubihimul iman", Allah telah menuliskan atau memfardukan dalam hati mereka itu iman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hujurat, "Habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Habbaba ilaikum, telah cintalah Allah kepada kamu akan iman dan telah menghiaskannya dalam hati kamu. Maka iman ini ialah i'tiqad di dalam hati. Dan dalil daripada Quran yang menunjukkan bahawa iman ini hendaklah disertakan dengan amalan. Tidak memenuhi i'tiqad dalam hati, ianya mestilah diamalkan. Yang pertama dengan lidah, sebagaimana hadis Nabi SAW diucapkan. Yang kedua iaitu diiktikadkan dalam hati. Yang ketiga mesti diamalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul
bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan mereka itu melainkan mengabdikan diri kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ay hala kaunihim, hal keadaan mereka itu ikhlas. Lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah, iaitu ikhlas untuk agama ini, ikhlas. Agama yang mana? Agama yang suci. Dan seterusnya, wa yuqimus salah. Hasil daripada iman ini mereka amalkan, iaitu mereka mendirikan sembahyang. Hendaklah mendirikan sembahyang, liya'budu ay liyuqimu, iaitu tidak diperintahkan mereka itu melainkan pertama mengabdikan diri pada Allah, yang kedua tidak diperintahkan mereka melainkan liyuqimus salat, iaitu melainkan mereka itu mendirikan salat, wa atuz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa zalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, agama yang sebenar. Ini dalil yang menunjukkan iman bukan sekadar di lafaz, tetapi iman mestilah disertakan dengan diikrarkan dalam hati, kemudian iman mestilah ianya diamalkan. Barulah sempurna iman seseorang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerusi beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga beberapa perkataan ataupun perkataan daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, innal islama salasu asaqi, al-imanu was-salatu wal-jama'atu. Sesungguhnya Islam ianya adalah ada tiga asasnya. Yang pertama iman, kemudian sembahyang, kemudian buat wal jamaah, berada dalam satu jamaah al-sunnah wal jamaah. Fala tuqbalu salatun illa bil iman, maka tidak diterima sembahyang melainkan iman. Faman amana, barang siapa yang beriman, wasalla, dan dia sembahyang, wa jamaah, dan dia berada dalam satu jamaah. Jamaah orang Islam al-sunnah wal jamaah. Ini yang ditegaskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita meneruskan lagi pembacaan kitab kita Hidayatul Rahman. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan adalah bandingannya situ. Jeffrey. Ya. Dan adalah bandingannya pada tentang mustahilnya, iaitu umpama dua daun timbangan yang bersamaan kedua-duanya. Ini dalil akli yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, iaitu bandingan pada mustahilnya Allah Subhanahu wa taala itu tiada. Mustahil kalau setengah kitab dia tak masukkan sifat, sebab sifat adalah berdiri pada zat. Oleh sebab itu dia tak kira mustahil masuk daripada sifat. Yang masuk sifat ialah istihalah. Tak, contoh Allah berkuasa tak lemah. Tak lemah. Jadi kalimah tak ni setengah ulama yang mengikut aliran Syekh Pana'i dikirakan sebagai sifat yang subutiyah. Adapun setengah-setengah kitab yang lain, iaitu dikirakan sifat sebagai iktibari. Hakikat sebenarnya tidak ada sifat mustahil pada Allah. Sebab sifat ini berdiri pada zat. Sebagaimana dibahaskan dari sudut wujud. Wujud itu dinisbahkan juga sifat, tetapi wujud bukan berdiri pada zat. Takkan wujud Allah itu boleh terungkai daripada zat.
hanya disebutkan itlaqkan sebagai sifat, tapi menunjukkan ainuz zat, iaitu menunjukkan ain pada zat itu. Seperti wujud, iaitu sifat subutiyah. Jadi benda ini panjang pembahasan ulama, tak perlu kita bahas panjang-panjang. Siapa nak setuju dengan pandangan Syekh Panai, ahlan wa sahlan. Ada pun pandangan kitab-kitab ulama yang lain juga adalah berhujahkan dalil dan juga mempunyai keterangan. Tak boleh kita pertahankan. Setengah orang kalau mengajar Baqarah seolah-olah nak bergaduh dengan orang baca kitab lain, seolah-olah mengarang kitab yang lain. Hidayatul Rahman tak betul, Aqidatul Najin tak betul. Ini kita tidak menghormati pandangan ulama begitu. Tak apa. Kalau begitu kita akan tanya, wujud itu sifat ke tak sifat? Tetapi qudrah betul, dia ada sifat ma'ani yang berdiri pada zat. Ada pun wujud, dia sifat nafsiyah. Adakah dia sifat? Hanya diitlakkan sifat tetapi merujuk kepada ainul zat, iaitu diri zat itu wujud. Bukan wujud ni berdiri pada zat. Makna berdiri pada zat, dia ada peranan pula. Wujud adalah merupakan sifat subutiyah, iaitu merujuk kepada zat Allah yang wujud begitu. Tetapi diitlakkan, disebut juga sifat, supaya juga mustahil dan sebagainya. Adalah bandingan seperti dua daun timbangan yang bersamaan kedua-duanya, maka didapati berat salah suatu daripada keduanya, dan tiada sesuatu sebab, maka tentu sekali yang demikian itu mustahil, yakni tiada diterima oleh akal tanpa ada sebab musabab. Ini menggunakan kaedah mantiqi akli. Kalaulah satu daun dua-dua sama, tidak ada sebab musabab, tiba-tiba satu berat, satu tak berat, mustahil. Nak menunjukkan bahawa alam ini ada dua Tuhan ataupun ada berbilang-bilang, adalah merupakan mustahil. Mustahil Allah itu qadim, dalam waktu juga Allah itu adalah hadis mustahil. Tidak akan berlaku dua benda yang disebutkan tadad, iaitu bertentangan. Kerana kalau berlakunya ada yang lain, menunjukkan lemahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah itu bertempat, menunjukkan Allah itu lemah. Sebagaimana orang tanya kepada Syekh Ibn Taimiyah. Syekh Ibn Taimiyah kata Allah bersemayam di aras. Semayam di aras. Orang tanya pada Syekh Ibn Taimiyah, sebelum adanya aras, Allah semayam kat mana? Aras itu besar ke Allah maha besar? Soalannya, aras itu besar ataupun Allah maha besar? Allahu Akbar, dia kata Allah maha besar. Adakah aras lebih besar daripada Allah, sehingga Allah terpada bersemayam di atas benda yang kecil? Allah maha besar, terpaksa bersemayam di atas benda yang kecil. Ini akal. Kita berhujah dengan akal. Allahu Akbar, Allahu Azim. Tiba-tiba arash, Allah terpaksa bersemayam pula duduk di atas arash. Duduk di atas arash. Arash tu kecil makhluk. Di manakah maha besarnya Allah? Allahu Akbar, Allahul Azim. Maka hujah mereka ini adalah begitu cetek dan susah nak menerima pandangan orang, sebab ada di dalam hatinya sifat penyakit yang tak boleh terima pandangan orang. Itu jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Kerana kalau menumpang satu benda, maka Allah itu adalah baharu. Allah itu adalah baharu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala qadim. Itu yang disebut dalam kitab kita dalam membicarakan tentang adanya Allah, menunjukkan apa tanda adanya Allah? Adanya alam. Kalau alam ini juga benda yang qadim, Allah juga qadim, sedangkan alam ini sentiasa berubah-ubah. Sentiasa berubah. Bila berubah-ubah mesti ada sebab. Sebab dia berubah-ubah, maka dia bukan qadim. Jadi diberikan bandingan secara akal, tidak boleh kita katakan bahawa alam ini qadim kerana dia berubah-ubah. Contohnya, kita dulu masih kanak-kanak, kemudian kita dewasa dan sekarang kita tua. Maka inilah menunjukkan bahawa kita ni alam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim,
wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah tidak pada diri kamu itu kamu tafsirah, iaitu kamu perhatikan dan kamu lihat. Sebab apa? Cuba kita tengok. Macam mana kepala ni ada rambut. Ada rambut. Cuba torehkan kepala. Dalamnya ada daging, kemudian ada darah. Dia tak ada berakar-akar. Dia tak ada berakar-akar. Rambut ini adalah arat. Apa makna arat? Arat ialah tidak boleh berdiri dengan sendirinya, melainkan berdiri kepada sesuatu yang lain, ataupun disebut dalam istilah yaqumu fi mawdu'ihi, iaitu rambut ini berdiri di atas kepala. Mula rambut ni dia hitam, kemudian dia perang sikit, kemudian dia putih contohnya. Inilah menunjukkan bahawa rambut itu arat. Janggut kita dulu hitam, sekarang dah putih, itu arat. Arat ialah menumpang, dia tidak boleh berdiri dengan sendiri, itu arat. Contohnya sakit, dia tidak boleh berdiri dengan sendiri sakit, melainkan ada badan. Suka tidak boleh berdiri dengan sendiri, melainkan dia ada jauharnya ataupun ada jisimnya. Maka ini dinamakan arat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi anfusikum, apakah tidak pada diri kamu itu kamu lihat, menunjukkan bahawa kita ni adalah bukan kekal. Kita ni adalah baru, iaitu dulu tak ada rambut, kemudian ada rambut. Ada rambut lebat, kemudian dia berkurang. Dulu putih, sekarang dia jadi hitam. Jadi hitam. Begitu rambut ini dia boleh hitam dan dia boleh putih, menunjukkan ada suatu kuasa yang lebih besar yang menciptakannya. Inilah iaitu yang bersifat kudrah. Maka ketika itu kita terus mengaku bahawa Allah lah Maha Kuasa. Tak ada orang yang boleh menciptakan keluarnya rambut. Kadang-kadang buat banyak iklan dalam televisyen, dalam YouTube, kemudian dalam Facebook, boleh tumbuh rambut. Habis dah beribu-ribu kita tanam, tak mau juga. Kalau Allah tak izinkan, takkan boleh. Begitu juga bulu rumah dan sebagainya. Ini adalah merupakan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha, yang menjadikan, menunjukkan bahawa kuasanya Allah. Dan kalau Allah tidak wujud, bagaimana adanya perkara ini? Bagaimana ada perkara ini? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi pun Allah cipta. Ini menunjukkan bahawa langit dan bumi ini sebelum ni tiada, kemudian baru ada. Apa dalilnya? Dulu tiada, sekarang ada. Sebab Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Apakah dalil bahawa dulu tiada, sekarang ada? Dalilnya firman Allah Ta'ala, kun fayakun. Kalian kun itu menunjukkan sebelum ni kita tiada, kemudian ada. Alam ini dulu tiada, bumi ini kemudian diadakan, menunjukkan ianya adalah benda baru. Sebab sebelum ni tiada, kemudian ada. Dan ianya menunjukkan bahawa ianya adalah arat. Kerana arat dia akan berakhir. Setiap arat dia akan berakhir, dia ada penghujung. Contohnya kalau kapet kita ni sekarang berwarna, lama-lama dia lusuh hilang dah. Dia akan berakhir sebab dia arat. Orang contohnya dia sedih, lama-lama dia berakhir jadi suka. Sekarang dia suka, berakhir jadi sedih. Ini arat. Dulu kita muda, kemudian dia berakhir jadi tua. Kemudian kita tua, berakhir dia mati. Ini nama dia arat. Arat. Maka menunjukkan bahawa segala yang kita pandang sekarang ini adalah benda yang baru. Apabila menunjuk benda yang baru, mesti ada yang kekal selama-lama. Itulah Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bermula dalil baharu alam ini. Ini nak bagikan dalil. Tuan Syekh kita ni menggunakan kaedah mantiqiyah.
iaitu kaedah mantiqiyah al-aqliyah nama dia. Bermula dalil baharu alam ini sekalian iaitu melazimkan, bukan melazimkannya. Cuba tengok bahasa Arab Jawi. Tengok Jawi belakang. Baca Jawi belakang lah, senang. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini. Amin. Bermula dalil baharu alam ini sekaliannya iaitu, apa dalil alam ini? Keseluruhannya adalah menunjukkan adanya pencipta, bahawa Adam ni baru, melazimkannya akan segala arat yang baharu daripada gerak atau diam atau lainnya. Yang keduanya, dan tiap-tiap barang yang mulazamahkan, mulazam. Oleh sebab itu bukan melazimkan tu, mulazamah, melazimkan ataupun mulazamah. Yang baharu itu iaitu baharu, dan bermula dalil baharu segala arat itu iaitu dilihat akan dia berubah, ubahnya daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Ini dinamakan kaedah yang disebut qadiyah syartiyah, yang disebut dalam kaedah ilmu mantik sentiasa lazim melazimi nama dia. Lazim melazimi nama dia. Contohnya, tiap-tiap yang baharu ini mesti ada penghujungnya, dan tiap-tiap penghujung maka ia baharu. Tiap-tiap yang penghujung dia mesti baharu. Ini lazim melazim nama dia. Apa lazimnya? Contoh, setiap benda yang baharu mesti ada penghujung. Contohnya, kita beli kereta, penghujung dia 10 tahun, 20 tahun hancur orang. Ini mana baharu? Baharu. Meja ni baharu. Lama-lama dia akan jadi dah rosak sana, tercabut sini. Maka ini nama salim melazimi nama dia. Ataupun disebut di dalam ilmu mantik iaitu qadiyah syartiyah al-luzumiyah nama dia, iaitu lazim melazimi. Daripada muda dia akan jadi ketua. Contohnya, apabila ia bergerak dia ada berhenti, maka lazim melazimi. Dia tidak akan bergerak melainkan ianya jirim. Apabila dia bergerak, dia takkan bergerak aja, dia akan berhenti. Satu tahap dia berhenti. Walaupun bumi ini berputar mengikut peredaran di orbitnya, tetapi dia akan berhenti berlaku kiamat, menunjukkan alam ini adalah baru. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Walladzi khalaqas samawati wal ard." Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, "Walladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin." Dialah Allah yang telah menjadikan tumbuh, iaitu jannatin ma'rusyat, tumbuh-tumbuhan yang menjala, wa ghaira ma'rusyatin, dan tumbuhan yang tak menjala. Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 141, wan nakhla waz zar'a, buah kurma dan juga buah-buahan, tumbuh-tumbuhan mukhtalifan ukuluh, berbeza-beza rasanya, waz zaitun war rumman mutasyabihan ghaira mutasyabih, buah zaitun, buah delima, ada yang sama, ada yang tak sama. Buah delima China lain dengan Mesir, sama-sama delima. Berdasarkan ayat ini,
Allah Allah berfirman dalam ayat ini, suruh kita ambil pengajaran. Dialah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang menjala. Tumbuh-tumbuhan itu pokok ni dia namanya jauhar. Menjala itu arat. Dia tidak akan boleh menjala mesti ada zat dia. Mana menjala tak menjala. Ya. Ini menunjukkan asalnya daripada benih. Bila kita tanam, dia jadi berjirim. Dan dia berjauhar kerana dia mengambil tempat dia. Kemudian kerana dia ni pokok, kemudian dia menjala, ni arat. Dan arat ni menjala ni lama-lama tak? Selama-lama menjala, lama-lama dia mati. Kalau kita tanam contohnya pokok kelidik, hanya menjala, lama-lama dia tak disiram pun semua mati. Dia adalah arat, menunjukkan dia benda baru. Allah berfirman dalam surah Al-An'am supaya kita fikir, inilah dalil alam ini. Mana alam? Ini pokok, itu alam. Yang disebut dalam kitab kita ni berdalil baharunya alam. Kerana baharu alam tu dia antara menjala tak menjala. Ada pokok menjala, ada pokok tak menjala. Dan dia akan berakhir. Contoh, Allah berfirman lagi, wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh. Ada pokok kurma, ada pokok-pokok yang lain. Ini rasanya manis, ini rasanya masam. Ini rasanya apa? Pahit. Pahit manis ni arat. Buah itu jirim ataupun jisim ataupun disebut jauhar. Iaitu ini menunjukkan manis, masam dia tidak akan selama-lamanya. Mula-mula buah mempelam asalnya dia masam. Dan kemudian dia manis. Kemudian lama-lama dia busuk habis. Menunjukkan dia baharu. Sebab dia arat. Buah kurma mula-mula kalau kita ambil dia kelat. Kan? Kemudian jadi pula dia dah masak, kemudian dijemur, dia rasa manis. Dia simpan-simpan lama-lama busuk, dah tak boleh makan. Ini Allah suruh fikir dalam surah Al-An'am ayat 141. Dalam mengaplikasikan kaedah mantiqiyah dan juga pembahasan ilmu tauhid ni, mana dia arat, mana dia jauhar ataupun mana dia jisim. Pembahasan kita tak lari dari ayat Quran. Bagi kaedah kita bagi kemudian kaedah ni kita memaham ayat Quran. Kita memaham ayat Quran. Oh, sekarang kita tengok sekarang buah mempelam ni, buah mempelam ni sekarang muda. Ambil, Allahu Akbar, masam. Buat asam boleh. Ataupun kita buat sambal belacan. Tapi kalau dia dah masak, sedap manis. Harum, jadi harum manis. Bau pun dia harum. Lama-lama dia busuk, campak terus. Ini mana baru. Itulah mana baru. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ianya ada zat yang wajibul wujud. Dia bukan arat, dan dia bukan jisim, dan bukan jirim. Ianya adalah bersifat dengan sifat qidam. Oleh sebab itu selepas wujud dibahaskan qidam. Kerana menunjukkan bahawa lain daripada wujud yang zati ini, dia wujud tetapi ianya akan berakhir. Itu maknanya kaedah luzumiyah namanya. Kaedah luzumiyah. Oleh sebab itu disebut bermula dalil baharu alam ini, sekalian itu ianya ialah melazimkan ataupun mulazamahkan bagi segala arat. Segala arat yang disebut kaedah luzumiyah nama dia. Kaedah luzumiyah. Saya bagi contoh kaedah luzumiyah. Apabila terbit matahari sianglah, mana dia lazim. Tenggelam matahari malam berlaku. Ini nama luzumiyah. Ini nama luzumiyah. Siang
berlakunya siang mesti apa? Setelah terbit matahari. Ini luzumiyah. Berlakunya malam setelah tenggelamnya matahari. Ini nama luzumiyah. Ini istilah luzumiyah. Istilah. Dia mesti gabung dalam ilmu mantik. Sebab dia menggunakan kaedah mantiqiyah, logika, akal dalam memahami wujudnya Allah. Jadi kalau siapa yang tak belajar ilmu mantik, walaupun dia baca tauhid, dia tak mana macam kita buat sampah belacan tak ada gitu. Buat sampah belacan tak ada ataupun bukan orang Melaka, buat cencaluk tak jadi. Contoh cencaluk saya bawa kat Perak, senang dia, perah je asam, dia kata ambil 5 perah bergaram sikit, kau makanlah tengok. Lain tak boleh makanlah, sebab dia tak ada luzumiyah dia tidak ada kaedah dalam memahami cara nak buat gitu. Begitulah dalam ilmu tauhid ni, dia masukkan ilmu mantik untuk menguatkan hujah bahawa Allah itu adalah wujud. Wujud Allah ialah wujud zati. Adapun lain daripada itu adalah wujud yang bukan zat. Dia akan berubah setiap yang berakhir, maka itu nama dia arad. Setiap yang berakhir nama dia arad. Contohnya, seseorang ni dulu gagah perkasa, sekarang umur dah 70, banyak semua dah tak boleh dah. Manjat pokok dah tak larat. Dulu dia paling kuat. Dulu dia lah paling hebat pemain bola. Sekarang kalau dia berlari baru tak sampai 100 meter, silap gaya masuk hospital Putra. Sebab apa? Kekuatan ini adalah arad, nama dia adalah arad. Contohnya melazimi ini, melazim sambil melazim, sebab dia baru, dan dia arad. Ianya gagah perkasa kerana muda. Nampak? Badannya semakin lemah. Apa dia melazim? Sebab sudah berusia tua. Nampak ni? Ianya lemah sebab sakit. Ianya gagah perkasa sebab sihat. Ini makna arad tadi, lazim melazimi. Kalau tidak lazim melazimi ini, maka ia tidak boleh. Contohnya seseorang tu sihat, kata kesihat, tapi tidak ada jisimnya, maka tidak boleh akan berlakunya sihat. Berbeza Allah. Allah bukan seperti yang kita fikirkan, kerana yang kita fikir ni idah arad. Itu yang disebut dalam kitab kita. Bermula dalil bahru alam ini sekaliannya iaitu mulazamahnya, ataupun tak apalah melazim dia tulis, mulazamahnya bagi segala arad yang baharu daripada gerak, diam, atau seumpama dia. Gerak, jalan-jalan, berhenti, arad. Diam, ada orang diam selama dia. Dia kata boring, aku duduk je, bangun. Sebab apa dia kejap bangun, kejap duduk, kejap bangun, arad. Tidak akan berlaku bangun dan juga berdiri berjalan, melainkan ada jisim. Kerana arad ni, dia akan menumpang pada satu benda. Dan tiap-tiap barang yang melazimkan ataupun mulazamahkan yang baharu, maka ianya adalah baharu. Kalau dia bergerak apa semua, oleh sebab itu Allah ni boleh turun naik, itu nama dia arad. Contohnya akidah Wahabi, maka turunlah Allah pada 2/3 malam, contohnya turun ke langit dunia. Mana Allah turun, Allah naik, turun naik ni, dia memerlukan kepada jisim. Dan turun naik ni ialah arad. Kejap dia naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Hari ni rasa nak naik, kemudian turun. Maka dia akan menyamakan seperti makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'. Itu sebab disebutkan dalam ilmu tauhid kita, mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Tidak disebut mukhalafatu ta'ala lil makhluqat.
Hawadis, segala benda yang baru. Turun naik, orang tanya macam mana cara naik pula nanti. Maka bila tanya bagaimana, ini adalah benda yang baru. Oleh sebab itu, mereka yang mengaji ilmu maqulat al-ashar, 10 benda ini, kalau ada benda ini, itu bukan Allah. Yang disebut dalam matan sulam, Zaidun tawilu azraqu. Zaidun at-tawilu azraqu. Ianya tinggi dan dia berkulit azraq. Macam kita kata warna kebiruan begitu. Zaidun itu jauhar. Tawil itu kam. Orang kata berapa panjang berapa pendek dia? Oh panjang, kam. Maka Allah bukan kam. Berapa? Kam ini terbahagi pada kam muttasil dan kam munfasil. Kam munfasil ialah juzuk yang tidak berapa juzuk yang tidak bersekutu bagi dia. Seperti bilangan. Contoh apa? Hari. Hari ini ialah hari Rabu. Dia bersekutu tak dengan hari Selasa? Tak. Dia tak betul? Ini nama kam munfasil. Berapa hari? 8 hari. Apa dia 8 hari? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Kata 8 kan? Dia 8 hari dia buat kerja ni. Adakah hari-hari ni dia bersekutu? Hari Isnin, Isnin. Selasa, Selasa. Rabu, Rabu. Ini kam munfasil nama dia. Kam munfasil. Dan masa ini adalah benda baru yang telah diciptakan. Sebelum ni tak ada masa, kemudian jadikan masa. Adakah Allah bertakluk dengan masa? Nampak ni. Ada masa pula, ada masa. Begitu juga kam muttasil. Muttasil. Kam muttasil berapa juzuk yang boleh bersekutu. Contoh, kita nak buat 4 persegi. Ni kita nak buat kolah. Ada lebar, ada panjang, ada dalam. Kalau dia tidak akan, jadilah ia. Tak kalau jadi. Berapa lebar, berapa panjang, dan berapa dalam. Ini nama kam muttasil. Kalau tidak ada benda ini, maka ianya tidak akan jadi kolah. Nama kam muttasil. Adakah Allah begitu? Allah tidak berkam, kerana kam ini termasuk benda baru. Oleh sebab itu, bila ditanya berapa Allah tu ada berapa, terus Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Allah tu esa. Dia bukan satu benda yang terasing. 1, 2, 3, 4 dia adat. Jadi kam munfasil. Dia kan jadi kam munfasil. 1, 2, 3. Bila disebut Allah itu satu, mana munfasil? Ada 1, ada 2, ada 3. Tapi Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Allah Akbar, Allah.
Ati Sayyidina Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, berhubung dengan kam ini, walaupun panjang pembahasan dalam bab kam ini, ada kam muttasil, ada kam munfasil. Kam munfasil dia bercerai, dia tak akan boleh sama. Contohnya, saya Syukri, kemudian Ismail, boleh bergabung? Tak ada. Diri dia digiri. Oleh sebab itu, ianya tidak akan sama. Allah Subhanahu wa taala bukankah munfasil, mana ada di atas langit ada satu Tuhan, bawah pun ada satu Tuhan. Lau kana fihi ma ahlihatun illallah la fasadata. Kalaupun di langit ada Tuhan, bawah pun ada Tuhan, rosak habis. Sebab dia munfasil. Apabila dia munfasil, Tuhan di atas cara dia, Tuhan di bawah cara dia. Tak masuk akal. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam Quran, lau kana fihi ma alihatun illallah. Sekiranya pada keduanya, mana langit dan bumi, ada Tuhan, munfasil. Satu di atas, satu di bawah. Kalau satu, kalau dua ada di atas, dua di bawah. Katakan begitu. Illallah, lain daripada Allah, la fasadata. Maka Allah Subhanahu wa taala kan bukan kamun munfasil. Kamun munfasil. Kalau kita sebutkan jasad kita, dia tidak akan disebut jasad melainkan ada anggota. Maka dinamakan muttasil. Muttasil. Dan Allah Taala bukanlah ada bertangan, ada berkaki. Kalau dia ada tangan, ada kepala, ada kaki, maka samalah seperti makhluk. Tangan Allah bersama dengan tangan-tangan kita contohnya. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka bila kita kata Allah ni ada tangan, maka berlakulah muttasil. Kalau tak ada tangan, tak sempurnalah Allah, mustahil. Maka tangan itu yadullah bermakna qudratullah. Qudrah Allah mengatasi di atas kudrat segala-galanya. Segala-galanya. Bahasa kita pun nak bunga. Bunga ni banyak maksud. Ada bunga betul. Kalau kita tanya, kau ambil bunga bank kau. Bunga, ya, interest bank ni orang panggil bunga bank. Kita kata mana ada bunga dalam bank kau? Ya, kau ambil bunga bank. Orang tak tahu bunga ni, mana ada bunga? Adakah dia faham bunga bank tu ini sekuntum bunga? Lain kan? Itu bahasa kita. Bunga ini maksud lain, bunga bank maksud lain, bunga-bunga ni maksud lain. Begitu tu. Adakah kita boleh kata qudrat yadullah? Kita terbayang yadullah seperti yadun makhluk, sedangkan Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Oleh sebab itulah ulama kita menyatakan yadun di situ ialah qudratullah. Sebagaimana bunga bank bukan sekutu bunga. Itulah dia bunga bank lah nama dia. Dia lain. Tapi orang degil ni, dia tak mau terima kita. Bila Allah tutupkan hati orang yang pahaman Wahabi ni, susah. Cakap macam mana pun dia tak mau terima. Mudah-mudahan Allah bukakan hati mereka. Dan sambung balik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan bermula dalil baharu segala arat itu, saya dah huraikan tadi, iaitu dilihat akan dia berubah-ubah. Berubah-ubah. Allah beritahu dalam Quran banyak. Di antara ayat yang telah saya bacakan dalam surah Al-An'am ayat 141. Kulu min samarihi idza asmara. Allah berfirman, makanlah buah apabila ianya, makanlah, dia kata, min samarihi, daripada buah-buahnya, idza asmara, apabila dia berbuah. Menunjukkan ada pokok berbuah, ada pokok tak berbuah. Ini talazum. Kalau tidak, takkan Allah berfirman kulu min samari idza asmara. Ini talazum. Makan buahnya apabila dia berbuah.
Mana ada pokok kita tanam tak berbuah. Sebab apa? Dia arad. Ni ada berbuah, ini tak buah. Ini berbuah, kena makan buah itu supaya sebelum ianya busuk. Mana buah ini dia adalah arad. Sekarang dia ranum, makan. Kan? Sebelum ianya rosak. Kerana dia arad. Maka dalil dalam surah Al-An'am ayat 141, inilah dia yang menunjukkan di situ pembahasan jirim, di situ pembahasan jisim, di situlah pembahasan jauhar, di situlah pembahasan tentang aurat. Dalil Quran. Sebab kita mengaji ilmu tauhid ni mesti ada dalil Quran. Ini kaedah. Ini kaedah. Jadi belajar kaedah, belajar contohnya. Oh, cukup pandai. Belajar, masuk kelas. Ini sepana nombor 14, nombor 16. Cara buka begini, cara macam ni. Bagi enjin, suruh dia buka. Cara pasang, bila pasang sengit jadi. Sebab dia tak tahu nak. Dia belajar kaedah, kena ada praktiknya. Praktiknya berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi SAW, dengan dikukuhkan ayat Quran tadi, meyakinkan kita bahawa pembahasan dalam kitab kita ni tidak tersasar pada Quran dan hadis Nabi SAW. Inilah yang disebut sebagai aurat, dalil Quran tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga kalau pandanglah langit. Langit, ia ada kalanya dia mendung, ada kala tak mendung. Kita tengok farji'il basar, hal tara min futur. Pandanglah ke langit, adakah dia ada cacat celanya? Ya tak ada. Kalau hujan, hujan menunjukkan dia ada arat langit, kemudian ada berlaku arat padanya. Apa dia? Panas, kan? Terbit matahari. Matahari itu adalah jauhar. Cahaya itu arat. Panas, kemudian mendung. Nampak ni? Dia arat. Kemudian sekarang panas, kan? Bila petang, terasa sejuk sikit. Sebab dia arat. Oleh sebab itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mula-mula dia nampak matahari. Dia kata inilah Tuhan. Falamma afalat. Bila mana matahari ini tenggelam, ini bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab dia jauhar. Dia adalah arat. Sebab dia arat. Nabi Allah Ibrahim terpandang bulan. Ini lagi cantik, ini Tuhan. Falamma, bila dia hilang, kan? Dia kata takkan ada kejap tak ada. Ini bukan Tuhan. Dalil Quran. Dalil Quran inilah diambil. Falamma afalat, dia adalah jauhar. Sebab dia adalah arad. Jauharnya adalah bulan. Cahaya bulan itu adalah arad. Dia mengambang, ada cahaya, itu arad. Kemudian hilang, ditutup oleh awan, hilang dia. Maka menunjukkan dia adalah arad. Setiap arad ini ialah benda baru dan dia bukan Tuhan. Maka Nabi Allah Ibrahim berhujjahkan menggunakan akal, ini adalah arad bukan Tuhan. Sebab dia benda baru. Maka mesti ada kuasa yang tidak berubah bila-bila masa. Maka Nabi Allah Ibrahim kenal Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bersalahan ulama pada hakikat wujud. Wujud ni adakah dia sifat ataupun dia apa? Ini berbeza pandangan di kalangan para alim ulama. Wujud ni ialah pada diri. Dia bukanlah satu sifat yang menumpang, bukan berdiri, tetapi ainun. Disebut juga sebagai sifat, ada pada lafaz, hakikatnya itulah zat. Oleh sebab itu ada orang faham, golongan-golongan muda sekarang ni, dia kata kami tak jumpa sifat Allah dalam Quran wujud. Kita sendiri pun tak kata sifat Allah itu wujud, hanya pada lafaz sahaja. Tetapi dalil yang menunjukkan bahawa Allah itu wujud
nama-nama Allah, nama Allah ini dia akan boleh jadi sifat apabila ianya memang menunjukkan sifat. Di antaranya Al-Haqqu, yang sebenar. Nama Allah ialah Al-Haq, Al-Haqqul Mubin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Nama Allah ialah Al-Haqqu, benar, sebenar. Kalau tak ada, macam mana boleh jadi benar? Maka Al-Haqqu menunjukkan pada wujud, menunjukkan wujud. Ini dalil. An-Nur, nama Allah Nur. Kalau tak ada zat, macam mana ada cahaya? Ini menunjukkan wujudnya Allah. Kalau tak ada wujud, tak adanya cahaya. Tak ada cahaya hidayah daripada Allah. An-Nur. Sama balik kita, iaitu dengan bahawasanya wujud itu bukan ia suatu perkara yang lebih. Kalau sifat, dia adalah lebih daripada zat. Contohnya kudrah. Oleh sebab itu kudrah ni ada peranan dia. Dia namakan takluk. Ada tugas dia. Setengah orang tulis, tuan-tuan guru lama mengajar, takluk ialah tugas dia, ataupun peranan dia, ataupun disebut sebagai iaitu ada kerja lebih. Tetapi wujud, adakah dia lebih? Dah, wujud sebab dia subutiyah. Berbeza kudrah. Ya, kudrah boleh menjadikan, boleh mematikan, boleh bagi orang ini sihat, boleh ini kudrah. Dia ada peranan dia. Wujud, dia tidak ada amrun zaid, satu benda yang lebih. Oleh sebab itu dia kembali pada zat Allah. Kembali pada zat Allah. Allahu Akbar. Sekira-kira dapat dilihat akan dia dengan mata kepala seperti sifat-sifat ma'ani, hanyalah sebagai amrun iktibari, sebagai amrun, satu perkara yang diiktibarkan oleh syarak. Benda tu ada amrun iktibari. Amrun iktibari ni dia ada terbahagi pada dua. Ada amrun iktibari ikhtira'i, satu perkara yang kita iktibarkan saja-saja buat. Apa saja-saja buat? Contohnya, kedekutnya orang dermawan itu. Kedekut orang dermawan itu. Macam mana pula orang dermawan jadi kedekut? Nampak ni? Ini satu, kita pun fikir iktibar, macam mana dermawan jadi kedekut? Nama dia amrul iktibari ikhtira'i. Jadi contohnya Allah itu Allah, tapi tak ada, dia kata. Amrun i'tibari yang mana dia adalah ikhtira'i. Memang Allah, dia kata, tapi tak ada Allah tu, dia kata. Nama Allah, ya Allah, tapi tiada. Tak boleh. Dia satu perkara yang diiktibarkan saja-saja dicipta. Maka amrun i'tibari lah satu perkara yang diterima oleh syarak, iaitu dinamakan amrun i'tibari, ataupun disebut dalam istilah i'tabarahu syar'u. Syarak mengiktibarkan ia, bukan iktibar oleh manusia, tapi syarak mengiktibarkan. Mana dalil? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dalil syar'i menunjukkan wujud Allah. Maka wujud Allah ini diiktibar dari sudut amrun i'tibarinya wujud. Kenapa? Diiktibarkan oleh syarak tentang wujudnya. Mana dalil? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ini nama amrun i'tibari. Bukan amrun i'tibari mana orang selalu sebut amrun i'tibari, tak nampak benda tu. Di antara ada dengan tak ada. Tu tak faham maksud amrun i'tibari. Amrun i'tibari ialah satu perkara yang diiktibarkan oleh syarak. Berdasarkan ayat Quran, Allahul ladzi, Allah itu menunjukkan wujudnya Allah. Wujudnya Allah. Mana dalil wujudnya Allah? Diiktibarkan wujud. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Dengan ada langit dan bumi ini diiktibarkan wujudnya Allah. Itulah dinamakan amrun i'tibari. Kalau Syekh Anas tu wadih, dia kata. Kalau orang Arab mengajar, saya dulu suka ngaji dengan orang Arab ni, sebab kalau ngaji orang Malaysia, daripada dulu tok guru dia sampai sekarang dia ikut tok guru dia je. Dia akan urai i'tibari ni begitulah. Apa payah nak faham, dia kata payah nak faham. I'tibar ni benda ada dengan tak ada.
Kita kata macam mana benda ada dengan tak ada? Nama iktibar. Sedangkan amrun iktibari terbahagi pada dua. Satu lagi amrun iktibari intizai. Contohnya, dermawan sungguh orang dermawan itu. Memang betul-betul dermawan. Mana kita kata Allah wujud sungguh Allah itu. Amrun iktibar. Mana dalil sungguh Allah itu wujud? Terciptanya langit dan bumi berdasar ayat Quran. Ini nama amrun iktibari intizai. Amrun iktibari intizai terbagi pada dua. Amrun iktibari ikhtirai, saja-saja cipta, kedekutnya si orang dermawan itu. Ini tak boleh masuk akal. Amrun iktibari, dia iktibarkan kedekut orang dermawan. Mana boleh orang dermawan kedekut? Mana orang dermawan ialah pemurah, gitu. Contohnya Allah Subhanahu wa taala bersifat Jawad, pemurah. Nampak ni? Betul? Sebab Allah Subhanahu wa taala ialah wujud. Maka iktibarinya betul, kerana apa dalil bahawa Allah itu dermawan? Macam-macam kita dapat. Diiktibarkan Allah itu dermawan sebab apa? Sebab kita dapat semua sekarang ni. Nak makan pun dapat makan, nak minum pun boleh minum, nak berjalan pun boleh berjalan, nak melihat boleh berjalan. Ini semua Allah beri. Diiktibarkan dermawan dengan adanya pada diri kita ni. Sungguh. Maka diiktibarkan oleh syarak sungguh, gitu. Itu disebut sifat subutiyah, sungguh. Sama balik kita. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, iaitu barang yang sabit. Oleh sebab itu disebut sabit, subut. Di mana di dalam zihin kita, akal kita kata begitu. Sekalian mu'tabirin, bagi orang yang iktibar, tiada sabit ia pada dirinya, iaitu menunjukkan bahawa sungguh adanya Allah, tidak dikerana oleh satu kerana apa diiktibarkan sungguh ada, itu adanya makhluk ciptaan Allah. Iktibar syarak sungguh, gitu. Dan kata Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah taala, Imam Fakhruddin Ar-Razi, nama beliau ialah Abu Abdullah Muhammad ibnu Umar ibnu Hasan At-Taimi Al-Bakri, seorang ulama tafsir yang alim, mengarang kitab Mafathul Ghaib. Dia seorang ulama usul yang alim. Ma'alimul Usuluddin, di antara kitab beliau petunjuk kepada Usuluddin, dan di antara Asasus Taqdis, semua kitab cerita bab ilmu tauhid. Di antara kitab beliau yang terkenal ilmu usul fiqh banyak, di antara paling masyhur Al-Mahsul fi Ilmi Al-Usul. Jelas bahawa sesungguhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi bukan calon-calon orang. Apa Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebut? Dan sekalian yang mengikut dengan dia, yang sealiran dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi, ahli sunnah juga ni. Syekh kata bermula wujud itu lain daripada zat. Dia kata wujud zat-zat. Mana dia kata sifat lah. Hanya wujud itu hal yang lazim berdiri dengan zat. Tapi wujud tu melazimi ia berdiri pada zat. Maka wujud itu dibilang dia atas qaul ini sifat pada hakikat, bersalahan atas qaul yang dahulu. Dia kata dikira sifat. Maka dikira sifat, dia dalil dengan Al-Haqqu, dalil nama-nama Allah, An-Nur dan sebagainya, menunjukkan bahawa ia adalah sifat yang berdiri pada zat. Ala kulli hal, walau bagaimanapun khilaf dari sudut pembahasan sifat ainul zat ke ataupun sifat tu betul sifat, ini tidak menjejaskan apa-apa. Hanya kita tetap beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat wujud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, hasil daripada pembahasan ilmu tauhid kita, maka hendaklah kita sentiasa memperakui bahawa Allah adalah Tuhan kita yang wajibul wujud. Maka oleh sebab itu, perbanyaklah menyebut kalimah la ilaha illallah. Tanda orang yang beriman Allah itu wujud. Maka Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu mengetahui. Mana suruh belajar? Annahu, sesungguhnya Allah. Sesungguhnya apa? La ilaha illallah. Sesungguhnya, ambil benda ni perhatian sungguh. Tiada Tuhan melainkan Allah.
perbanyakkan menyebut nama Allah, perbanyakkan iaitu kita mentauhidkan Allah dan jangan mensyirikkan Allah. Itu hasil daripada kepercayaan, keimanan kita Allah bersifat dengan sifat wujuduz zati. Mudah-mudahan pembahasan kita ini dapat memberi manfaat dan mudah-mudahan Allah golongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم لا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعث عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.